البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها. Maksudnya bukan tujuan Al-Imam Al-Bukhari nak kumpul hadis sahih sahaja. Al-Imam Al-Bukhari juga membawa maksud ataupun bermaksud untuk nak keluarkan hukum daripada hadis-hadis tersebut dan berhujjah dengan hadis-hadis tersebut dalam setiap bab dalam kitab dia. Sebab tu ulama-ulama, tuan-tuan dan puan sekalian, membahaskan satu tajuk khas, iaitu Tarajum Al-Bukhari fi Sahihihi. Topik-topik dan subtopik yang Al-Imam Al-Bukhari letakkan di dalam kitab dia. Sebab apa? Al-Imam Al-Bukhari dia tak syarah hadis. Dia tak bawa satu hadis dia ulah. Tak ada. Dia letak tajuk, dia letak topik, dia letak subtopik. Subtopik dan topik ini adalah hukum dan juga penghujahan yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nak sesuaikan dengan hadis-hadis di dalam setiap bab dan setiap topik yang dia bawa. Itu kelebihan Al-Imam Al-Bukhari. Dan keluar kitab banyak yang membahaskan tentang betapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah merupakan tokoh hadis yang sangat-sangat faqih. Sebab ada orang kata tokoh hadis ni, orang yang mengaji hadis ni, orang belajar hadis, dia tak faqih. Tak faqih. Tak faqih maksudnya dia tak tahu fiqh. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya orang yang tak cerdik, dia kata lagu tu. Sesungguhnya metodologi ahli hadis dengan metodologi ahli fiqh dari sudut cara membahaskan hukum memang berbeza. Tetapi akhirnya mereka kembali kepada jawapan yang sama. Metodologi ahli hadis seperti yang pernah saya jelaskan di tempat-tempat lain. Metodologi ahli hadis, dia meletakkan hadis dulu. Okey, bawa hadis. Okey, contoh hadis berkaitan dengan niat. Okey, innamal a'malu binniyat, setiap amalan berdasarkan niat. Daripada hadis ni dia keluarkan faedah-faedah. Apa dia faedah dia? Faedah pertama sekian, faedah kedua sekian. Apa faedah-faedah fiqh dalam hadis ni? Apa faedah-faedah akidah dalam hadis ni? Apa faedah-faedah hukum hakam dalam hadis ni? Contohnya, apa faedah-faedah akhlak dalam hadis ni? Contoh isu talaffuz bin niyyah, melafazkan niat. Dibahaskan. Dalam mazhab sekian kata apa, dalam mazhab sekian kata apa, tapi asasnya adalah hadis tadi. Itu metodologi ahli hadis. Adapun metodologi ahli fiqh, dia bawa masalah dulu. Lafaz niat boleh tak boleh? Pandangan pertama kata boleh, pandangan kedua kata tak boleh. Okey, jadi pandangan pertama apa hujah dia, apa dalil dia, pandangan kedua apa dalil dia. Dan sudah semestinya kalau sekiranya kesemua perbahasan ini terikat dengan dalil dan nas, hasilnya mesti sama. Berbeza dengan perbahasan yang tidak terikat dengan nas, masing-masing berhujah pakai akal semata-mata, sudah tentu hasilnya berbeza. Itu saja, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi Al-Imam Al-Bukhari, bukti kefaqihan dia, kepandaian dia dalam bidang fiqh adalah melalui topik-topik yang dia letak. Ada topik yang secara, dia panggil sarahah, secara jelas, dan ada juga secara tak jelas, kecuali dengan penelitian dan kajian terperinci, baru kita dapat tahu apa maksud Imam Bukhari. Contoh saya bagi. Kitab Bad'il Wahyi, kitab tentang sejarah turunnya wahyu. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu nama kitab, nama tajuk. Tapi hadis pertama yang dia letak, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Apa kaitan setiap amalan berdasarkan niat dengan tajuk kitab Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu? Apa kaitan ni? Siapa tahu? Nanti kita belajar. Sebab tu hadis pertama. Dia antara yang disebut oleh para ahli ilmu, sebab Al-Imam Al-Bukhari letak hadis itu sebagai hadis yang pertama, walaupun tak sesuai dengan kitab pertama sekali, kerana
innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu berdasarkan niat, berasaskan niat. Jadi turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sampaikan risalah. Jadi Nabi sampaikan risalah itu dengan hati dan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al-Imam Bukhari letak dulu hadis tu sebagai hadis pertama, nak abang bagi risalah yang Allah turunkan tu Nabi sampaikan dengan hati yang ikhlas. Antara sebab lain pemilihan hadis tersebut kerana tok guru Al-Imam Bukhari, iaitu Al-Imam Al-Humaidi, yang mana dia berketurunan Quraisy. Jadi oleh kerana Al-Imam Bukhari sayang sangat dekat tok guru dia ni, Al-Humaidi, maka Al-Imam Bukhari letak. Dan dia berketurunan Quraisy, berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Bukhari jadikan hadis dia sebagai hadis yang pertama. Begitu juga ada disebut di sebahagian ahli ilmu, sebab Imam Bukhari letak hadis innamal a'malu binniyat hadis yang pertama, nak mengingatkan diri dia sendiri. Aku susun kitab ni, aku karang kitab ni sebenarnya dengan niat yang ikhlas. Bukan untuk mendapat nama dan sebagainya. Dan banyak lagi sebab-sebab lain yang insya-Allah kita akan bahaskan nanti. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, saya katakan tadi topik-topik yang Al-Imam Al-Bukhari bawa dalam kitab dia, ada faedah-faedah yang boleh diperolehi secara zahir dan ada faedah-faedah yang tersembunyi. Sebab tu keluarlah kitab-kitab seperti Fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fiqh kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari dalam setiap topik-topik dan tajuk-tajuk yang dia nyatakan. Wallahu a'lam. Seterusnya kita pergi terus kepada tajuk syarat-syarat dan metodologi Al-Imam Al-Bukhari dalam menyusun sahihnya. Pertama sekali, syarat-syarat pemilihan hadis adalah hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya. Itu syarat pertama. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari dia tak pilih hadis sahih yang mana ada orang kata sahih, ada orang kata tak sahih, dia tak pilih. Dia akan pilih hadis-hadis yang disepakati kesahihannya. Yang kedua, antara syarat Al-Imam Al-Bukhari, thubutul liqa. Maksudnya, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan syarat yang tak pernah diletak oleh mana-mana ulama hadis. Dia seorang je syarat ni. Anak murid dia Al-Imam Muslim tak letak pun syarat ni. Thubutul liqa ni maksud dia meletakkan syarat, hendaklah seorang perawi hadis, sekiranya dia menyatakan hadis ni dia ambil daripada si fulan, hendaklah aku pastikan bahawasanya dia bertemu dengan si fulan. Kalau setakat hidup sezaman, hidup sekampung, belum tentu dia bertemu. Berbeza dengan Al-Imam Muslim, dia kata memadai dengan asarahu, memadai dengan hidup sezaman pun tak apa ada, memadai dengan hidup senegeri pun, sekampung pun tak apa ada. Yang penting sezaman, kata Al-Imam Muslim. Tapi Al-Imam Bukhari kata hidup sezaman pun belum cukup. Bagiku hendaklah dipastikan bahawasanya si fulan bertemu dengan guru dia. Kena pasti. Yang ni dipanggil thubutul liqa. Ini yang menyebabkan Sahih Al-Imam Al-Bukhari mengungguli Sahih Al-Imam Muslim. Okey. Seterusnya yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memilih perawi-perawi hadis ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan daripada perawi-perawi yang berada di tabaqat yang pertama. Ni ilmu tabaqat pula. Saya bagi gambaran ringkas tentang ilmu tabaqat ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. T-A-B-A-Q-A-T, tabaqat. Ataupun T-H-O lah, tabaqat. Okay, tabaqat. Gambaran lah saya bagi, nak bagi jelas, ringkas. Sebab ni ilmu tabaqat ni satu bab perbincangan khusus dalam ulum hadis. Okey? Gambaran ringkas dia macam ni. Saya lah katakan, saya ada anak murid. Okey? Ada anak murid yang mengaji di Taman Tun, ada yang mengaji di belah Ampang, ada belah Gombak, ada belah Shah Alam, Bukit Jelutong dan sebagainya. Contoh Tak dengar? Siapa?
Takkan pecah speaker. Dan okey lah. No problem. Okey. Jadi saya katakan, tak apa suara saya insya-Allah. Boleh dengar ke tak? Tak dengar? Okey. Contohlah saya katakan saya ada anak-anak murid lah. Anak murid ada daripada Ampang, anak murid ada daripada Taman Tun dan sebagainya. Dan ada anak murid yang dia menghadiri semua kelas saya, dan ada anak murid yang dia menghadiri kelas-kelas tertentu. Okey. Jadi periwayatan saya ataupun riwayat yang saya sampaikan kepada anak murid yang melazimi saya, mana-mana kelas saya dia pergi ke semuanya, dengan riwayat saya kepada anak-anak murid yang datang tempat-tempat tertentu, sudah semestinya kekuatan dia berbeza. Yang melazimi saya ni, mana-mana ada saya. Saya pergi mana-mana ada. Ada aja muka dia. Meluat dah tengok. Dah tak mudah. Sudah semestinya dari sudut kekuatan dan penerimaan orang tu lebih terpercaya, lebih dipercayai daripada orang yang jarang-jarang melazimi. Itu adalah asas dia panggil ilmu at-tabaqat. Sebab tu ulama-ulama dulu macam Al-Imam Az-Zuhri contohnya. Al-Imam Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri, yang mana sezaman senior daripada zaman Al-Imam Malik bin Anas. Senior daripada Imam Malik bin Anas. Al-Imam Az-Zuhri, anak murid dia ni ada 4 tabaqat. Okey dah. Kena betul-betul nasi. Okey. Okey. Jadi Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, tuan-tuan dan puan sekalian, anak murid dia ada 4 tabaqat. Ada tabaqat pertama yang melazimi dia. Yang melazimi dia dengan tempoh yang paling lama. Okey, ada yang melazimi dia sebentar, ada yang melazimi dia dalam tempoh yang tertentu. Kemudian ada yang mai ziarah dia saja, ambil beberapa hadis saja daripada dia. Jadi sudah semestinya kekuatan riwayat itu berbeza. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dia nak pilih hadis, satu hadis sudah semestinya, tengok saya sekarang ni ada berapa orang mai sini contoh. Bila saya sebut sesuatu perkataan dan sesuatu kenyataan yang meriwayatkan daripada saya ni, ramai ni 70. Jadi contohlah katakan 70 orang. Daripada 70 orang ni ada yang tulis semua perkataan saya. Dan ada yang bergantung pada MP3, dengar bila balik tak tahulah. Tak ada contoh ya. Dan sebagainya. Jadi sudah semestinya kekuatan riwayat tu dia berbeza. Begitu juga Al-Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dia pilih hadis-hadis daripada perawi-perawi dari seorang guru, daripada gurunya, yakni murid yang meriwayatkan daripada gurunya. Murid tersebut hendaklah di tabaqat yang pertama, yang melazimi gurunya, yang mengenali gurunya, yang dikenali gurunya. Dia ambil riwayat daripada orang tu. Adapun tabaqat kedua, ketiga, keempat, dia ambil untuk sekadar sokongan kalau perlu. Bukan dijadikan sebagai hadis utama dalam bab. Wallahu a'lam. Kemudian itu syarat yang